Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Yang dirahmati Allah, pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, seluruh ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimah. Pertama-tama saya minta maaf lambat sampai tuan-tuan muslimin muslimah. Ya, kerana saya petang tadi ada satu ceramah, ya, lepas sekolah tu 2:30, 2:45 ceramah 2 jam sampai pukul 5:45 di Sementar. Lepas tu balik semula Kuala Selangor, datang balik Shah Alam, tuan-tuan muslimin muslimah. Jadi itu yang lambat sikit tuan-tuan, ya. Jadi minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat sama-sama melaksanakan tuan-tuan salah satu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana berlakunya fenomena gerhana ini, iaitu dengan melakukan salat sunat gerhana bulan. Yang mana tuan-tuan muslimin muslimat kita jarang-jarang buat. Pasal apa? Sebab benda ni jarang berlaku. Jadi bila jarang-jarang buat, kita pun tuan-tuan kadang-kadang lupa, ya, pasal benda jarang. Jadi tuan-tuan, zaman Nabi tuan-tuan, salat gerhana ni dia panjang. Rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, ya. Pak imam kita baca apa tadi tuan-tuan? Baqarah habis ke tidak? Dia rakaat pertama surah Al-Baqarah, rakaat kedua surah Ali Imran, hak ketiga Al-Maidah, rakaat satu lagi bangun daripada rukuk tu, yang keempat itu qiyam, yang keempat tu, ya, An-Nisa, tuan-tuan. Allahu akbar, panjang. Kita tak buat zaman kita ni. Kalau kita buat tuan-tuan, tak, Pak Imam seorang tinggal baca, hak lain pakat lagi dah, ya, tak larat tuan-tuan, ya. Ya, sebab tuan-tuan, dia zaman Nabi ni dia solat tuan-tuan sampai habis gerhana. Daripada mula gerhana tu sampai habis gerhana. Berapa lama berlaku gerhana? Semayang. Hebat tuan-tuan. Nak cerita iman kita dengan iman sahabat sahabat Allah jauh tuan-tuan ni, ya. Itu kalau ikut kaedah sebenar lah, tapi tak apalah tak ikut pun, ikut kemampuan kita lah. Yang penting kita dapat melaksanakan salat sunat tu, alhamdulillah. Dan ada khutbah macam salat sunat istisqa, salat sunat raya, ada khutbah, 2 khutbah yang dibacakan oleh Pak Imam kita tadi tuan-tuan, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, ya, ada pandangan-pandangan juga menyebut, ya, kita dalam khutbah ni ada setengah pandangan lah. Dia macam salat sunat istisqa, kita istighfar 9 kali, tak buat tak apa, ya. Ada pandangan-pandangan kata macam tu. Khutbah pertama istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Dia macam khutbah raya. Khutbah raya tu kita sebut, kita takbir Allahu akbar, Allahu akbar tu sebanyak 9 kali. Khutbah pertama. Khutbah kedua 7 kali. Tapi itu setengah pendapat, mana tak buat pun tidak ada masalah. Yang istighfar tu biasa dalam salat sunat istisqa, salat sunat minta hujan. Jadi sekadar sedikit perkongsian lah tuan-tuan, supaya kita faham. Pernah kita buat, ya, baru ni pernah buat dah salat sunat istisqa contohnya. Malam ni pula buat salat sunat gerhana, ya. Pasal solat sunat gerhana ni dia pelik sikit, ya. Dia rukuk, kemudian dia bangun, baca balik Fatihah, baca balik surah, ya. Jadi tuan-tuan, jadi bila sebut pada gerhana ni tuan-tuan, dia merupakan satu fenomena alam yang mana merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat benda ini bukan sekadar kita melihat sekadar fenomena alam. Kita melihat sebagai salah satu daripada tanda-tanda kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ya, bagaimana Allah jadikan, ya, matahari, bumi dan bulan itu boleh bergerak di atas orbit masing-masing tuan-tuan muslimin muslimat, sampai satu ketika
ketiga-tiganya akan berada dalam satu garisan selari, ya, tak? Dia ada selari, dia ada matahari, dia ada bumi, dia ada bulan. Maka bakulah yang sebagai gerhana bulan, tuan-tuan muslimin muslimat, ya. Jadi tuan-tuan, ni nak sebut tentang kekuasaan, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak Allah jadikan di alam sekitar kita ni, suruh kita perhati, suruh kita tengok, ya. Kita tengok macam-macam. Saya kalau di rumah suka tengok National Geographic, tuan-tuan. Di sana kita tengok hebat, tuan-tuan, ya. Orang putih ni salah satu bangsa yang sangat suka buat kajian, ya. Saya tengok baru ni, tuan-tuan, lembu kat Afrika tu lah. Lembu apa nama dia, lembu ni, tuan-tuan, dia beranak, tuan-tuan, nak sebut lah, seminit dia beranak, anak boleh berdiri, bayangkan, ya. 5 minit kering bulu, anak boleh berlari. Hebat Allah jadikan binatang. Manusia ada sini, anak dia 5 minit boleh berlari, tuan-tuan. Tak ada. Tak ada. Lemahnya kita manusia tu nak sebut, tuan-tuan, ya. Tak? Itu baru banding dengan binatang, belum banding dengan bulan, dengan matahari lagi, tuan-tuan. Lemahnya kita, tuan-tuan, ya. Manusia cipta mesin, jentera, kereta, ya. Orang buat kajian, tuan-tuan, ya. Binatang paling laju atas muka bumi ni, tuan-tuan, namanya cheetah. Kalau hak lari di darat lah, dia boleh speed daripada 0 sampai 100 kurang daripada 10 second. Tuan bayangkan, tak boleh lawan mana-mana ciptaan, kereta ciptaan manusia. Hak paling canggih sekali, tuan-tuan, orang buat kajian, Lamborghini. Tahu apa orang pakai sini kat tangan, tengok ada. Lamborghini dah. Lamborghini punya speed, tuan-tuan, nak sampai 100, nak lawan dengan speed cheetah lagi cepat. Dia punya daripada 0-100 tu speed lagi cepat banding dengan Lamborghini, ya. Kalau Maybe tak cakap banyak lah, tuan-tuan, pesona ke apa, tak salah lah. Ya, tekan minyak habis, tuan-tuan, 50 baru, tuan-tuan. Nak sebut ini ciptaan manusia, nak buat bandingan dengan binatang. Ya Allah cipta ni, tuan-tuan, betapa hebatnya kekuasaan Allah. Itu baru binatang, ya. Belum lagi kita cerita benda besar, gunung ganang, belum cerita lagi bukit, belum cerita matahari, yang mana disebut dalam khutbah tadi, matahari yang begitu hebat, ya. Dia bergerak ikut arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tak pernah ingkar, ya. Terbit daripada timur, tenggelam di barat, tuan-tuan. Matahari ini dia tak pernah ingkar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia yang lemah, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah kata, aku ciptakan dan kami ciptakan manusia dalam keadaan dhaif, lemah. Dalam keadaan lemah pun, tuan-tuan, ramai mana hari ini manusia hak lawan Allah. Ya, bukan lawan ajak bergaduh, tidak, ya. Bila Allah kata begini, kita kata begitu. Bila Allah kata salat, ramai mana hak tak semayang, ya. Bila Allah turunkan hukum terbaik, ini hukumnya, kita tak ambil hukum, kita ambil hukum lain. Kita tak ambil cara ini, cara yang Islam aja, kita ambil cara lain. Maka itu sebenarnya kita lawan Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung, tuan-tuan muslimin muslimat. Inilah sifat manusia, tuan-tuan. Sebab itu bila mana kita berada dalam senario situasi hari ini, gerhana ini, tuan-tuan, maka kita disuruh perbanyakkan dengan istighfar, ya. Perbanyakkan dengan taubat, Astaghfirullahalazim. Perbanyakkan, tuan-tuan. Pasal apa? Kita jangan pandang lekeh dengan istighfar, ya. Kerana Nabi ini istighfarnya, tuan-tuan, paling tidak satu hari 70 kali. Dalam pendapat lain kata paling tidak 100 kali sehari, tuan-tuan. Dalam keadaan Nabi itu tidak ada dosa, maksum, sehari 70 paling tidak, tuan-tuan. Kita banyak mana, tuan-tuan, ya. Lepas semayang Astaghfirullahalazim 3 kali, ya. 5 kali semayang 15 kali, tak? Itu kalau semayang jamaah. Kalau tak balik awal, banyaknya Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam, sampai rumah dah, tuan-tuan, dah. Bila nak istighfar, bayangkan, tuan-tuan, disuruh kita perbanyakkan istighfar.
Maka tuan-tuan muslimin muslimat, istighfar ni tuan-tuan, dia hebat tuan-tuan. Sebab itu ada orang tanya satu orang ulama, satu orang ahli sufi, Hasan Basri, bila ada masalah orang tanya dia, maka dia jawab mudah aja, istighfar. Saya ada masalah, niaga rugi, maka dia kata istighfar. Saya ada masalah, kata orang, saya kahwin tak dapat anak, kata dia istighfar. Tuan bayangkan tuan-tuan, ini ialah penyelesaian kita tuan-tuan. Maka bila kita banyak dosa tuan-tuan, bila kita tidak istighfar, banyak dosa tuan-tuan, kita takut ada hijab di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutup hati kita tuan-tuan. Macam mana Allah tutup hati? Allah boleh tutup antaranya bila hati kita banyak dengan melakukan perkara-perkara dosa. Bila hati kita banyak dengan perkara-perkara lara tuan-tuan. Bila Allah tutup hati kita tuan-tuan, maka kita tak nampak yang baik itu baik. Ini masalah. Kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup di zaman itu, dalam keadaan Nabi ini manusia yang terbaik tuan-tuan muslimin muslimat, perangai terbaik tuan-tuan muslimin muslimat, tapi bila Allah tutup hati, maka kita melihat Abu Lahab, Abu Jahal, dia tak nampak kehebatan manusia yang bernama Muhammad. Pasal apa? Pasal Allah tutup hati. Orang lain tengok Nabi sebagai manusia terbaik, tiba-tiba dia tengok Nabi, maka dia tengok, dia nampak Muhammad itu hanyalah sekadar anak yatim. Yang dia nampak hanyalah sekadar Muhammad itu orang yang miskin. Yang dia nampak sekadar Muhammad itu ialah orang yang yang jadi ikutan orang-orang miskin, orang-orang yang mustad'afin saja tuan-tuan. Dia tak nampak kehebatan Nabi itu. Pasal apa? Allah tutup hati. Ni yang kita takut tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab itu kena perbanyakkan istighfar. Kena perbanyakkan juga sedekah. Nabi pesan ni tuan-tuan, malam gerhana kena banyakkan sedekah. Tabung ada, lalu tabung tuan-tuan muslimin muslimat. Banyakkan buat amal ibadah, maknanya ini malam gerhana ni lah, bukan malam gerhana, malam lain pun, tapi terutamanya kita perbanyakkan tuan-tuan amal ibadah kita. Alhamdulillah kita dah buat korban tuan-tuan baru ni, baru habis. Cuma tuan-tuan saya nak ambil sikit lah korban ni tuan-tuan. Saya tengok lah tuan-tuan, kita tegur banyak tempat tuan-tuan saya sebut kat sini tuan-tuan. Lepas ni kita ubah lah kalau belum buat raya haji ni tuan-tuan, saya nak sebut tuan-tuan kita bila sambut raya haji, maka disuruh kita takbir. Takbir ni start bila tuan-tuan? Start subuh selepas 9 Zulhijjah. Saya pesan mana-mana masjid tuan-tuan, saya pergi, tapi tengok-tengok Pak Imam tak takbir juga tuan-tuan. Dia tunggu malam juga tuan-tuan. Ni dia tak faham. Dia takbir pagi subuh 9 Zulhijjah sudah boleh takbir bagi raya haji. Sehinggalah terbenam matahari hari 13 ni, tasyrik ni tuan-tuan. Ataupun kita mayang asar. Sebab selepas mayang raya takbirnya kita panggil dengan nama takbir muqayyad. Muqayyad ni apa benda? Takbir selepas solat. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13 kita disuruh takbir. Tapi bukan takbir bila-bila masa, tidak. Muqayyad ni masuk takbir lepas semayang. Lepas zuhur. Jadi hari ni lepas semayang asar takbir. Kalau asar kita tadi semayang pukul 6 lah takbirnya, sebelum matahari terbenam. Jadi pasal kadang ada tak faham tuan-tuan. Jadi kalau boleh, kalau dah buat alhamdulillah. Takbirnya start 9 Zulhijjah. Ramai malam ni datang biar faham lah. Takut ramai tak datang. Bila ramai tak datang dengar takbir dia pening. Apa pula Pak Imam ni tak betul ke surau ni? Takut gitu pula tuan-tuan muslimin muslimat. Biar faham. Biar kita ni ada ilmu. Biar kita datang belajar. Nak semayang gerhana tak ada ilmu mana faham. Biar kita belajar. Dan bila belajar tuan-tuan, daripada gelap jadi terang, daripada tak tahu jadi tahu. Macam mana nak belajar? Datang dengar. Lama mana dengar? Lama dah. Ada ustaz datang sini, ustaz kuliah lepas maghrib tuan-tuan, 12.30 dah habis lagi dah. 12.30 malam dah habis dah? Tak ada. Kalau ada ustaz gitu kan, pukul lepas maghrib ustaz kuliah, 12.30 malam baru habis. Sembahyang isyak pukul 1 pagi dah.
Kalau ada bulan depan nak mari kita mesej, minta maaf Ustaz, malam ni kita tahlil arwah dah ya. Tak panggil lah dah. Tak ada. Tuan-tuan ya. Betul tuan-tuan ya. Tak. Benda faham ni tuan-tuan majlis ilmu ni bagus tuan-tuan. Ada kat kampung-kampung lah sedih tuan-tuan ya. Cuti Ramadan sebulan, cuti tuan-tuan. Raya sebulan, Ramadan sebulan, raya sebulan. Raya puasa kita dalam Islam sehari, kita pergi raya sebulan ya, baraan tak habis-habis. Kuliah aku pun cancel, maaf Ustaz tak payah datang malam ni, kita ada baraan. Dia baraan, aku yang baran tuan-tuan muslimin muslimat. Sungguh tiba-tiba raya haji ni berapa hari? 4 hari kita pergi buat sehari, kan pelik tuan-tuan. Sehari je raya, sehari je korban, tak ada kan? Raya puasa kan sehari je lah, kita pergi buat sebulan. Raya haji 4 hari, kita sambut sehari je. Nampak tuan-tuan muslimin, kan terbalik. Cuti tuan-tuan ya. Ada satu masjid tu mesej saya, Ustaz kita bulan depan lah mula kuliah. Kenapa? Saya kata kita ada jamuan raya. Jamuan raya kuliah cancel tuan-tuan muslimin muslimat. Bayangkan ada satu tempat lain pula bagus, dia buat jamuan raya, dia panggil kita ceramah khas, bagus pula. Sebelum jamuan lepas isyak, sebelum jamuan maghrib, kita dulu datang tuan-tuan buat tazkirah, buat ceramah. Ramai datang tuan-tuan. Nak balik jam aku tuan-tuan, ramai orang datang. Waktu makan, waktu kuliah tak ada orang juga tuan-tuan ya. Tak apalah ni tuan-tuan, nak sebut sikit ilmu tuan-tuan. Betul tuan-tuan ya. Jadi amal, kita nak buat amal tanpa ilmu dia tak jadi ya. Itu ada orang tak faham tu ya. Bila kata takbir sampai 13 tu, ada yang takbir tuan-tuan tak lepas sembahyang pun takbir ke? Ada. Dia lepas sembahyang tu tak kira solat apalah, solat sunat boleh, lepas solat fardu boleh. Ada. Dia bukan macam takbir mursa bila-bila masa boleh kan? Dia tak faham. Ini tuan-tuan muslimin muslimat, sama korban juga ada tak faham. Ramai yang sembelih korban, sama-sama sembelih, bagi daging sama-sama dia, selesai habis. Itu bukan korban, itu nama sembelihan. Korban mesti ada bagi daging pada orang miskin. Itu keluar dalam blok tu, bangla 4 orang tak nak nunggu daging, tak dapat daging kan, ada kan? Dia mesti ada untuk orang miskin. Kalau tak bagi orang miskin, tak bagi korban. Pergi sembelih sendiri, pakai bagi sama-sama, balik. Dia tuan-tuan tak kena lah. Pasal apa? Tak ada ilmu. Ini nak sebut tuan-tuan muslimin muslim. Apatah lagi kita nak sembahyang. Sembahyang ni tuan-tuan, sebab itu Syekh saya ambil kata-kata sepakat daripada Syekh, 2 orang Syekh, nama dia Syekh Ramli tu. Syekh Ramli sepakat dengan Syekh Ibnu Hajar sebut dalam satu kitab bab sembahyang, Muniyatul Musalli. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata siapa-siapa yang tak boleh, tak reti ataupun salah baca Fatihah, tidak belajar, dia tak betul baca Fatihah dan dia tak belajar, maka orang ni salatnya tidak sah. Nampak? Siapa kata? Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Bukan Ramli Burger nah. Syekh Ramli kenal apa ni? Orang hebat dalam mazhab Syafi'i, ulama besar mazhab Syafi'i. Dia hidup 1000 Hijrah. Zaman dia hidup ni zaman 1000 Hijrah, tahun 1000 Hijrah. Imam Syafi'i hidup lahir pada 150 Hijrah. Imam Syafi'i 150 Hijrah lahir, mati pada tahun 203 Hijrah. Imam Syafi'i, imam mazhab kita tu umur dia 53 tahun. Maknanya 900 tahun selepas itu baru hidupnya Syekh Ramli ni. Orang panggil dia dengan gelaran tuan-tuan dia Syafi'iyun Saghir, Syafi'i Junior. Ni hebat dalam mazhab Syafi'i. Dan Syekh Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar dalam mazhab kita ada 2, Ibnu Hajar Al-Haytami, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau fiqh biasanya, kalau bab fiqh tuan-tuan baca dia sebut Syekh Ibnu Hajar, itu merujuk kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau hadis, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang tulis syarah bagi Sahih Bukhari, Fathul Bari tu kan. Itu Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia kata siapa tak belajar, tidak betul Fatihah, maka salat tidak sah. Ramai mana tuan-tuan? Hak tak sembahyang tu ramai mana dah? Hak sembahyang tak belajar ramai mana pula tuan-tuan muslimin muslimat. Semua. Tetapi bila dia sudah belajar,
Tak betul. Belajar bersungguh-sungguh, kata dia. Belajar bersungguh-sungguh, tapi tak betul juga. Belajar dah Fatihahnya, ustaz kata siratal ladzi, dah boleh sebut siratal laji. Jawa contohnya. Siratal ladzi, contoh tak? Tak boleh. Maka orang ni dia bersungguh-sungguh belajar, tak boleh. Maka solatnya sah bagi dirinya, maka tidak boleh dia jadi imam. Nampak? Sehingga kalau kita tengok dalam bentuk yang lebih luas, ya, dalam konteks lebih luas, saya sebut ilmu tadi tuan-tuan, orang yang tidak sah Fatihah ini tidak boleh dikira dalam bilangan 40 untuk solat Jumaat. Bayangkan tuan-tuan. Ya, kita sini ramai ustaz solat Jumaat sekali datang, contohlah 1000 datang, cuba teh seorang-seorang Fatihah berapa betul, berapa orang yang betul. Cuba teh. Tapi Pak Imam tidaklah diwajibkan test seorang-seorang. Duduk depan pintu, baca dah dengar? Oh, tak datang lah orang jawab. Maknanya kalau dalam kita sembahyang Jumaat itu, tiba-tiba, tuan-tuan, yang betul Fatihahnya tak sampai 40, solat kita tidak sah. Kalau ikut mazhab Syafi'i. Makna besarnya kesan pada orang lain, pada orang yang tak belajar. Nampak tuan-tuan? Ya? Kalau kampung-kampung Allah tuan-tuan, ajar ilmu tepi, ya, dah buat tu tuan-tuan jamuan, ya. Kalau bulan Syaban orang lain ambang Ramadan, dia ambang Ramadan tuan-tuan, ya. Ambang Ramadan, ya. Satu malam 2 kenduri. Pak Imam pun pening tak tahu nak pergi ke mana. 2 kenduri, kadang-kadang 3 kenduri. Pak Imam hantar wakil, Pak Bila engkau pergi rumah sini, Tok Siap engkau wakil aku pergi sini, dan kau Pak Imam aku rumah sini. Siapa kami ke sini, kau ke sana Pak Imam? Pak Bila tanya. Pak Imam kata aku dah subih tadi. Tempat aku nasi Arab, aku pergilah. Tempat kau orang bubur kacang, pandai-pandailah. Contoh. Tuan. Dia berlaku. Aku tahulah tuan-tuan, kenang diri kita tahulah tuan-tuan. Macam mana tuan-tuan? Kalau masyarakat jahil, tuan-tuan, Allah, nak kesan ni. Sampai sembahyang Jumaat tidak sah. Bayangkan. Ini belum cerita bab lain lagi tuan-tuan, muslimin muslimat. Tak. Jadi tuan-tuan, baik tu amal banyakkan malam gerhana ni, dan malam-malam perbanyakkan tuan-tuan. Kita dah lepas, ya, hari 10 dah lepas dah. Habis dah hari tasydaq ni. Banyakkan lagi, tambahkan ibadah kita, ibadah sunat. Kemudian perbanyakkan juga dengan tadi istighfar, sunat, perbanyakkan juga dengan baca Quran. Ya, banyakkan dengan baca Quran tuan-tuan muslimin muslimat. Jangan ada dalam hidup kita satu hari kita tak baca Quran. Anda tolong tuan-tuan. Jangan ada dalam hidup kita satu hari kita tak buka Quran, kita tak baca Quran. Nah, kalau tak sempat nak baca sangat Quran nak tidur, bacalah surah yang disuruh baca nak tidur tu tuan-tuan muslimin muslimat. Al-Mulk dah. Ya, Nabi biasa baca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah tuan-tuan muslimin muslimat. Sunat tak nak tidur, paling-paling tidak. Ya, ada. Jadi tuan-tuan, Quran Allah tuan-tuan. Saya melihat, ya, kalau tuan-tuan melihatlah, ya, dalam bulan puasa baru ni pun ada, ya, ada orang kan tuan-tuan, ya, budak ditangkap. Saya nak sebut kehebatan Quran, kerana Quran tu dia jadi hebat, bukan kerana budak tu hebat, kerana Qurannya. Ada budak ditangkap di penjara kerana dia ni duduk di Malaysia, dia pendatang asing kan. Bila ditangkap penjara, doa lokap baca Quran tak pakai baju tuan-tuan. Dalam kita tersebar dalam WhatsApp sebagainya kan. Budak ni tuan-tuan baca Quran, hafal Quran. Tengok bila dia penjara, berapa ramai orang cari dia tuan-tuan. Nak buat anak angkat. Tengok. Cari orang tuan-tuan. Satu orang pakcik cari ke penjara ni, pergi tanya, mana? Pergi penjara nak ambil buat anak angkat. Kalau budak ni mak rempik, ada orang cari tuan-tuan. Ada. Nak sebut. Quran. Tuan-tuan, saya teringat kisah seorang sahabat saya tuan-tuan. Dia pergi satu tempat orang bela kambing tuan-tuan. Tempat orang bela kambing, ya. Jadi tuan-tuan, bila pergi tempat orang bela kambing, dia diberi minum susu kambing, ya, susu fresh. Lalu dia minum. Bila dia minum, dia rasa sedap lain macam. Dia tanya, susu apa? Orang sana jawab, Ustaz, ni susu kambing, kata orang. Ya ke? Kata dia. Saya pun jual susu kambing juga, tapi rasa tak sama. Ini yang fresh Ustaz, kata dia. Dah saya biasa minum fresh, tapi ni rasa lain macam, sedap ni, kata dia. Apa rahsia? Lalu dia dibawa masuk ke kandang kambing. Orang tadi bawa masuk dia pergi kandang kambing, tempat orang ni bela kambing. Apa rahsia susu jadi sedap? Rupa-rupanya kata dia tuan-tuan, kambing dalam kandang tu dipasangkan padanya CD Quran. Tengok. Ya.
sidik Quran, susu jadi sedap. Dah kalau pasang sidik Gangnam Style, susu jahanam habis, tuan-tuan muslimin semua. Kan? Dia kata, ustaz, orang betul, ustaz, kambing saya, dia kata dia, setiap 3 hari khatam sekali. Bayangkan tuan-tuan. Khatam dengar lah, bukan khatam baca. Nak baca kok mana kambing? Malu kita. Kita 3 hari mu tak boleh habis dengar ke? Boleh. Ni saya nak sebut hebat Quran ni, tuan-tuan. Sebab tu kita perbanyakkan baca Quran, tuan-tuan. Ya? Tengok tu. Geng-geng pejuang kat Gaza tu tak? Allah, tuan-tuan. 52 hari peperangan. 1 inci tanah Gaza, ya? Israel tak boleh nak tawan. Siapa tuan? Pejuang-pejuang tidak hebat. Pejuang tak hebat, tuan-tuan. Ya, dari segi persenjataan lah. Israel nombor 2. Israel nombor 2. Amerika nombor 1. Sebab Amerika sponsor Israel senjata. Ketenteraan Israel ramai. Kerana tenaga ada, tenteranya ada, separah tentera ada. Ya, senjata Amerika support nombor 2 dari segi kehebatan. Tak boleh menang. Bayangkan, tuan-tuan. Siapa? Tu pejuang-pejuang dalam dadanya, tuan-tuan, Quran. Bila Quran dalam dada, bila masjid mereka penuh, tuan-tuan, solat Jumaatnya penuh, solat jamaahnya penuh. Kita Jumaatnya penuh, jamaah belum tentu. Allah turun bantuan, tuan-tuan muslimin muslimah. Masjid kena bom, penuh orang datang. Kita belum kena bom, kosong dah, tuan-tuan muslimin muslimah. Belum kena bom. Sebab tu kita baca dalam lambang Brigade Al-Qassam kan. Itu apa? Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Ayat dalam surah Al-Anfal, cerita perang Badar. Falam taqtuluhum, bukan kamu yang bunuh mereka. Perang Badar itu bukan sahabat yang bunuh musuh dah. Allah yang tolong, Allah yang bunuh mereka. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang baling waktu kamu baling senjata tombak sebagai panah, tapi yang baling itu Allah. Maksud apa, tuan-tuan? Turunnya pertolongan daripada Allah. Nampak? Sebab tu Islam bukan kira ramai, kuantiti, tak, quality. Kita jangan bangga, kita sini saya lapar ramai orang Islam, ustaz. Bukan kira kuantiti, quality. Tengok, tuan-tuan. Itu sebut Quran dalam dada. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ada dalam YouTube juga saya tengok, budak dekat Indonesia. Umur dia tulis dalam tu 5.5 tahun. 5.5 tahun hafal Quran 29 juzuk. Bayangkan, tuan-tuan. 5.5 tahun, nama dia Musa. 5.5 tahun Quran hafal 29 juzuk. Budak ni duduk kat mana? Bangkok, Indonesia. Saya pergi mesyuarat di Palma Ampang bulan puasa, tuan-tuan. Tu poster budak ni punya besar kat sana. Di Palma Ampang panggil budak ni pergi sana, tuan-tuan. Jemput tetamu khas. Tengok, tuan. Kenapa? Kerana Qurannya. 5.5 tahun 29 juzuk. Kita 55 tahun berapa juzuk? 55 bukan 55. Imam Syafi'i hafal Quran 9 tahun. Imam Syafi'i hafal Quran 9 tahun. 12 tahun hafal kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Al-Muwatta hafal umur 12 tahun. 15 tahun dah boleh beri fatwa Imam Syafi'i. Oh, jauh kita, tuan-tuan, nak banding. Pasal apa, tuan? Sebab tengoklah, tuan-tuan, waktu dia lagi menuntut ilmu, tuan-tuan, Imam Syafi'i nak pergi menuntut ilmu dengan Imam Malik, Allah, dia guna 2 orang gubernur tu. Nak pergi jumpa Imam Malik, 2 gubernur guna. Pergi jumpa gubernur Mekah tulis surat gubernur Madinah. Suruh bawa Imam Syafi'i. Waktu itu bukan imam lagi, budak kecil. Muhammad bin Idris nama dia. Panggil Muhammad bin Idris, pada budak pula imam. Ni guna Imam Mekah tulis surat Imam Madinah bawa dia pergi jumpa Imam. 2 orang, tuan-tuan. Nak sebut waktu itu orang yang berilmu cukup dihormati. Imam ulama besar Imam Malik datang tu ketuk pintu, ketar tangan gubernur ketuk pintu rumah Imam Malik, ketar, tuan-tuan. Gubernur, kalau kita sekarang menteri besar lah, tuan-tuan. Kalau kita ketuk pintu rumah menteri besar, ketar tak? Dia gubernur menteri besar ketuk pintu rumah Imam Malik, ketar, tak berani. Ketuk-ketuk keluar pembantu khadam je. Kenapa? Nak jumpa Imam Malik. Tunggu sekejap, masuk dalam. Tunggu lama tak tahu keluar, lepas tu keluar. Bukan Imam Malik keluar, khadam keluar.
Kalau nak tanya soalan, tulis pada kertas ni. Tulis apa soalan nak tanya. Jadi Imam Malik jawab. Kalau nak tanya apa hadis, cerita panjang, pergi ke masjid malam ni Imam Malik ngajar. Tuan-tuan, gitu ke? Ni hebat, batu ilmu dia tengok tuan-tuan. Sampai hari ni kita duk amal mazhab fiqh kan? Imam Syafi'i. Allah Akbar. Balik mana? Quran ni tuan-tuan ya. Perbanyakkan tuan-tuan muslimin muslimat dalam kehidupan kita. Kemudian dalam malam gerhana tersebut sedekah perbanyakkan tuan-tuan ya. Sedekah. Ya, sebab itu tuan-tuan. Allah beritahu kita dalam surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang yang beriman, Allah pesan kepada orang mukmin. Surah Al-Munafiqun cerita perangai orang-orang munafik. Ya. Jadi Allah pesan pada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sesekali kamu dilalaikan dengan harta dan anak kamu an zikrillah, daripada kamu ingat Allah. Pasal apa? Pasal orang munafik ramai dia lupa Allah kerana Allah bagi dua benda. Nikmat harta, nikmat anak. Ya? Nikmat harta sampai hari ni kita tuan-tuan ya, mempengaruhi kita. Nikmat anak. Anak ni kita kurang sikitlah. Tapi nak sebut orang Arab ni anak ni satu kebanggaan lah. Anak ramai lagi dia suka. Ya? Tak. Allah uji dengan anak keluarga lah. Allah uji dengan harta tuan-tuan. Ramai hari orang-orang munafik waktu itu dia lupa pada Allah. Allah pesan pada orang mukmin. Wa may yaf'al dzalika falaikamul khasir. Siapa-siapa yang kalau kamu juga terpedaya dengan dua benda ni, kamu termasuk golongan orang-orang yang rugi. Rugi mana? Rugi akhirat. Ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan hendaklah kamu infak sedekah harta kamu sebelum tiba ajal kamu. Ya. Nah, sebelum tiba ajal kamu. Maknanya disuruh kita nak derma, nak menyumbang, sumbanglah, dermalah sebelum mati. Bila dah mati, menyesal. Bila nak mati, tak mau derma, nak mati dah. Allah cerita pada kita, orang ini akan merayu di hadapan Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tengok. Bila nak mati dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau boleh engkau tolong jangan bagi mati aku lagi. Panjang sikit umur aku. Untuk apa? Fa asaddaqa, untuk aku sedekah. Wa akum minas salih, untuk aku buat amal soleh. Wa lan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah kata, no way, tidak sesekali, mustahil Allah panjang. Tak ada dah masa. Allah tidak akan sesekali panjangkan umur kamu bila mana sampainya ajal kamu. Allah Akbar tuan-tuan. Ya, banyakkan tuan-tuan. Ya, infakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baru ni kita dah infak buat korban, alhamdulillah. Pasal ramai orang kadang-kadang tuan-tuan bila kita kempen suruh korban kadang kira tuan-tuan. Ustaz tahun lepas kan nak buat. Allah. Tahun lepas tuan-tuan, tu cerita tahun lepas Nabi kata kalau kamu ada kesempatan, ada kemampuan, buat tiap-tiap tahun kena buat sunat, buat tiap-tiap tahun. 500 mahal apa 500 tahun sekali. Memang sekarang lembu mahal, minyak dah naik pun 20 sen, tahun depan lagi mahal. Ya, tuan-tuan. Tempat saya Kelantan tuan-tuan, lembu seekor besar tu kan, besar, dia panggil ada dia punya nama tu, spesies tu ya. Hak besar seekor tuan-tuan 5,000 tu, 5,000. Sini tak ada besar macam tu, 5,000. Ya, ayah haji jual lembu seekor boleh kahwin seorang lagi tuan-tuan, muslimin muslimat. 5,000 tuan-tuan. Mantap mah. Tiba-tiba kita guna duit kita untuk buat benda-benda hak yang tidak ada manfaat, yang lara, yang kadang-kadang maksiat, kita tidak peduli, tidak ambil kisah. Cara merokok lah, rokok dia beli. Kau beli setahun sekali rokok tu? Dah, sehari sekali tak? Ada orang beritahu, kata Ustaz, saya ni bukan nak sangat merokok, saya marah dengan rokok ni. Dah marah pasal apa? Hisap, saya tanya. Dia kata, Ustaz, saya marah betul dengan rokok ni. Kalau ikut hati, kilang saya nak bakar, kata dia. Dah tu, nak bakar kilang tak boleh Ustaz, salah segi undang-undang. Dah tu saya bakar sebatang, ambil sebatang. Oh sedap alasan. Alasan ada, orang kaki rokok ada je alasan dia. Ya? Saya bakar sebatang demi sebatang, kata dia.
Tuan-tuan, nak? Kadang-kadang kita berkira. Allah Akbar, tuan-tuan. Lepas tu cerita-cerita sahabat Allah, sampai Abu Bakar tu, semua harta bagi harta semua. Perang Tabuk bagi semua, balik seronok, puas hati. Harta bagi semua, balik puas hati, seronok. Kalau kita bukan bagi semua, salah derma je, nak bagi RM1, terbagi 50 contohlah. Balik rumah senanti tak? 5 hari demam tak kebah, tuan-tuan muslimin muslimat dah. Agak-agak lah. Contohlah tuan-tuan ni nak sebut dah. Ya. Jadi orang yang nak mati so nyesal. Kalau dia tak nak menyumbang, kalau dia tak nak menderma. Betul tuan-tuan. Ya, duit ini bukan hak kita tuan-tuan. Ya. Dalam bank nama kita lah. Mati besok bukan nama kita lah. Ya, kita ada tanah 10 ekar, 20 ekar atas geran nama kita lah. Haji Mat contoh. Waktu hidup, waktu mati tak ada Haji Mat dah. Anak lah pula nama tuan-tuan. Ya. Faraid dapatkan anak-anak tuan-tuan muslimin muslimah. Ya, baik itulah tuan-tuan. Ya, kita kena ingat kita hidup ni dunia ni sekejap sangat. Ya, tambah pula masa hari ni Allah berlalu cepat, rasa macam masuk tahun baru dah bulan 10. Cepatnya masa berlalu tuan-tuan. Ya, nah, baik itu tuan-tuan muslimin muslimat. Mati kita makin hari makin dekat. Ya, makin hari makin dekat. Yang menyebabkan kita ni sedap hati. Saya lah, ya, saya lah. Yang menyebabkan kita ni sedap hati tuan-tuan apa? Ya? Sebab kita ni Allah bagi sihat. Tu je benda ya. Kita ni muda lagi. Tu je benda. Saya pergi hospital, ya, 2-3 minggu lepas. Ayah bapak mentua masuk hospital. Ini cerita pengalaman. Bila saya pergi hospital tuan-tuan, ya, tengok orang sakit. Orang bapak mentua sakit, tunggu dia. Sebelah orang sakit. Saya tanya orang jaga orang sakit tu, ya, sakit apa ni? Waris dia kata ni sakit jantung Ustaz. Saya tanya dia umur berapa? 73. Bila dia kata 73, saya terus mikir, patut sakit tua dah. Nampak? Ni saya cerita saya sendiri tuan-tuan. Patutlah tua, dah sakit tua dah. Depan pula sakit juga. Sakit apa? Kencing manis. Kaki dah kena ni dah. Ya, apa ni cuci dah. Ya, daging dah busuk. Berapa umur? 60. Memanglah dah tua, dah latih tuan-tuan. Kita yang sedap ni pasal apa? Sebab kita rasa kita ni muda, kita tak sakit. Nah. Bila tak sakit ni kita rasa umur panjang lagi. Walaupun kadang-kadang tua dah, tak Allah bagi sihat. Ya. Pak bila pergi cek doktor, contohlah. Balik lepas main syak dok borak dengan Pak Imam. Pak Imam aku tadi baru lepas cek doktor kata Pak Bilal. Doktor kata apa? Pak Bilal. Doktor kata aku ni darah tinggi tak ada. Kencing manis aku normal. Jantung tak ada, aku buah pinggang pun okey semua. Nampak? Pak Bilal nak bagi tahu Pak Imam, sebenarnya Pak Imam umur aku panjang lagi lah. Nampak tuan-tuan? Bila tak ada sakit dia nak bagi tahu, dia rasa macam panjang lagi, betul tak? Ni tuan-tuan muslimin muslimah. Itu yang sedap duduk kita ni. Jangan sayang. Kalau kita sayang pada Islam, kita tidak sayang harta kita. Kalau kita sayang pada Allah dan Rasul melebihi segala-gala, kita tidak sayang harta kita. Bukti mana contoh? Orang yang sayang pada satu benda, dia kira ada duit dia? Tak. Orang yang sayang kereta dia, dia sayang sungguh kereta dia. Myvi contohlah. Pasal saya pakai Myvi tu, buat contoh Myvi ni. Dia beli Myvi, dia tukar sport rim. Myvi tu rim 13. Dia tukar sport rim BMW 21 inci. Berapa habis? 5,000. Dia rasa rugi tak? Tak. Dia hati pasal dia sayang kereta dia. Jalan tak jalan, ngengkang. Tak payah besar. Kalau orang tu minat satu benda, dia suka, dia tak peduli duit. Kalau orang Kelantan, cerita Kelantan, jenis minat main burung tau. Kelantan ni semua bertanding belakang. Burung bertanding, cengkerik bertanding tau. Ada sini main cengkerik? Tak ada nak sebutnya. Tanya Kelantan, cengkerik tu tanding bunyi tak apa sedap tau. Hakim pun tengok bukan sembarang orang boleh tuan-tuan. Dia sanggup beli burung walaupun harga mahal. Berapa beli? 15,000 burung seekor. Bayangkan 15,000, kita tengok rumah dia tangga pun tak ada. Bayangkan tuan-tuan, miskin. Siapa?
Sebab dia suka, dia puas hati, dia sayang dengan burung tu. Dia beli 15,000. Tidur malam, burung atas katil, bini bawah katil. Lah burung 15,000 beli atas katil, bini kahwin dulu 1,500 bawah katil je lah. Apa? Pagi-pagi bangun, ya, tuan burung tak mandi lagi, burung mandi dulu. Kumur semua burung kan. Ada tengok tak? Nampak tak? Pasal sayang, dia sanggup perhabis. Kita pasal apa tak sanggup perhabis untuk Islam? Pasal kita tak sayang pada agama kita. Itu je sebenarnya. Sayang juga Ustaz. Mana bukti sayang? Batu tuan-tuan, saya nak tengok lah. Kita ni, sini tak tahulah, sini mungkin hebat lah. Masjid, surau-surau kadang-kadang Allah, sian. Tak ada. Duit tak ada. Ustaz, kita minta maaf Ustaz. Ustaz punya jadual ni 2 kali sebulan. Kita kena cut sekali sebulan Ustaz. Kenapa? Dana tak cukup Ustaz. Tengok tuan. Ni yang berlaku. Nah, duit tak ada nak buat pengajian. Contoh. Bukan sinilah, sini duit banyak saya tahu dah. Buat pasal orang kaya sini tu dah. Nah, ya. Aku seorang aja main ni. Orang lain semua aku tengok kanan-kanan dulu kita ni. Nah. Awak tak? Pergilah mana-mana tempat. Kalau Kristian gereja tengok punya kaya tuan-tuan muslimin muslimat. Orang bukan Islam dia bagi tuan-tuan. Dia dapat pahala ke? Tak, dia tak dapat apa-apa. Kita bagi dapat pahala. Tiba-tiba tak nak. Pelik tuan-tuan muslimin muslimat. Kalau orang Cina bagi kita satu benda, dia bukan dapat pahala. Dia bagi kenapa? Ada sebab lah tu. Baik macam apa? Nak projek contohlah. Ada sebab. Kita bukan nak projek, kita nak pahala. Itu orang Islam. Allah janji, Nabi janji. Inilah tuan-tuan, ya. Nak buka kita sikit hati. Pasal mati taklah mudah tuan-tuan. Bila mati akan menyesal. Duit banyak, nak mati menyesal tuan-tuan muslimin muslimat. Baik itu tuan-tuan. Perbanyakkan, ya. Bila kita sedekah, bila kita buat amal kebaikan, maka dosa-dosa kita akan dihapuskan. Ya, kebaikan dia menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, ada dosa kita dihapuskan. Pasal kita ni banyak dosa tuan-tuan. Jalan sikit dosa, tengok TV sikit dosa. Tunggu. Hari ni orang bukan Islam pun pandai dia eksploitasi wanita. Habis dia eksploitasi tuan-tuan. Ya, iklan apa semua perempuan. Tepi-tepi jalan, ada. Iklan kereta perempuan. Kereta orang perempuan suka kereta ke? Mana ada orang perempuan suka kereta? Kalau iklan pinggan, eloklah perempuan dah. Iklan kereta perempuan. Tak percaya tengoklah auto show. Kita auto show. Atas bonet siapa? Laki ke perempuan? Perempuan kan? Atas bonet? Perempuan lah. Kenapa tak letak 4 bilah atas bonet tu tuan-tuan? Letaklah 4 bilah atas bonet tu. 2 kali muntah kita menengok. Contoh. Andai orang bukan Islam. Batu Islam suruh orang perempuan ni ditutup, dijaga di auratnya supaya nilainya jadi tinggi. Dah. Orang perempuan kadang-kadang dia tak nak gitu pula, nak buka sana buka sini. Sungguh tuan-tuan, banyak orang sini lah. Tengok kalau dia bana-bana Allah tuan-tuan, pakaiannya masya-Allah. Islam. Dah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, ya. Itulah, ya. Hari ni itu perancangan musuh-musuh Islam ni, syaitan ni jahat. Dia dah bersumpah, la aghwiyannahum ajma'in. Syaitan kata di hadapan Allah, la aghwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan manusia ajma'in selama-lama. Macam-macam cara dia guna untuk sesatkan manusia selama-lama, kecuali orang-orang yang ikhlas. Dia tak boleh nak apa ni cucuk jarum, nak hasut pada golongan-golongan orang yang ikhlas, ya. Ini tuan-tuan muslimin. Jadi tuan-tuan, itu antara perkara lah yang kita boleh sama-sama malam ni tingkatkan dalam gerhana ni tuan-tuan, dan juga hari-hari yang berikutnya. Jadikan kita buat satu checklist, satu jadual tuan-tuan, untuk kita, ya, pastikan ibadah kita ni, ya, jadual dari segi jamaah kita, jadual dari segi baca Quran kita, jadual dari segi zikir kita, ya, berubah. Habis dah setahun Ramadan dah latih kita baru ni. Kalau boleh ibadah tingkatkan, ya, tingkatkan, banyakkan tuan-tuan, ya. Zikir cukup banyak, ya, cukup banyak, ya. Kalau kita nak amal istighfar salah satu tadi kan, istighfarnya, zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim, contohlah. Kemudian apa lagi? Macam lagi lah, maknanya subhanakallah, subhanallah walhamdulillah, banyak macam-macam. Sambil-sambil duduk tu boleh berzikir, ya. Orang perempuan pun sama, ya. Biasa kan orang perempuan ni, dia orang kata dia selalu banyak cakap, ya. Jadi cakap tak apa, ubah pada zikir.
Orang perempuan begitulah biasa orang perempuan dia memang dia suka cakap lebih sikit. Itu saya tak cerita orang lain, rumah saya lah kan. Dulu sebelum kahwin kita tanya dia, awak sudah makan 3 patah? Dia jawab setengah patah. Dah. Awak sudah makan 3 patah? Jawab dah setengah. Lepas kahwin lain, awak dah makan? Yang belum lagi lah. Anak ni daripada tadi abang saya suruh jaga, tak mau jaga. Siapa nak pegang anak ni? Oh panjang tuan-tuan muslimin muslimat perempuan. Nampak je pakai perempuan tu memang nak sungguh dia boleh beletih 2 hari 2 malam tak berhenti boleh. Sungguh tak percaya cuba kahwin lagi 3 hari 3 malam tak tidur beletih tak apa tukar pada zikir subhanallah subhanallah janganlah kita buat satu perancangan lah. Okey, lepas subuh ni aku nak zikir apa? Aku nak selawat banyak-banyak mana satu hari. Contoh tak? Tak. Lepas sembahyang aku nak selawat 10 kali. Lepas sembahyang duduk sekejap, jangan lari balik. Duduk lepas sembahyang tu tuan-tuan. Selagi mana kita duduk tanpa kita bangun, kadang kita masih lagi ada wuduk, maka kita akan didoakan oleh malaikat. Ya, tuan-tuan lepas sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, tuan-tuan duduk situ. Ya, tak buat apa-apa pun. Senyap. Waktu itu tuan-tuan akan didoakan oleh malaikat. Diampun, suruh Allah ampun dosa kita. Bila kita berhadah, baru malaikat tak ampun. Bila kita bangun, tak ada. Jadi duduk sekejap, duduk sambil baca tadi sebut. Lepas dah habis salah, pesalah kita. Contohlah, kita displaykan diri kita nak hari ni selawat lepas main 10 kali. 5 kali, 50 kali. Contoh tuan-tuan. Jadi benda-benda begini kita kena displaykan. Kalau tidak dia tak jadi. Dia tak jadi. Tuan-tuan, muslimin semua pakat-pakatlah. Jadi itu amalan-amalan yang penting. Amalan ini seperti tadi kena ada ilmu. Itu nombor 1, ilmunya. Banyak benda tak dalam hidup kita ni kena ada ilmu. Ya. Macam Pak Bilal lah. Saya ingat Pak Bilal tak? Pak Bilal ni dia nak azan tu kena ada ilmu tu. Azan Pak Bilal. Kan? Bukan main azan je. Ilmu suara. Tak payah ilmu suara lah. Lepas tu bila Pak Bilal nak azan, dia ajar bila nak azan, telinga ni, tangan ni tutup telinga. Kenapa dia ajar tangan tutup telinga ni? Tu ilmu tu. Supaya bila tutup telinga, suara jadi kuat. Macam anak kita, dia dalam rumah, dia dengar earphone kat telinga ni kan. Dengar lagu kat dalam handset. Kita tanya dia, ni bang, dah makan belum? Belum. Kuat tak? Pasal dia tak dengar. Ni tutup. Pak Bilal sama lah. Bila tak dengar, suara jadi kuat. Kan? Azan jadi kuat. Tapi Pak Bilal, ada dia tak faham, tak ada ilmu. Orang kata tutup telinga. Dia pergi tarik telinga, tuan-tuan, muslimin, muslimat. 3 tahun jadi Bilal, 3 ni telinga panjang. Ini masalah. Biasa orang jahil, orang ada ilmu. Itu baru cerita mudah. Banyak lagi benda lain, tuan-tuan tak? Bacalah ya. Peramaikanlah majlis ilmu kita, tuan-tuan. Alhamdulillah. Ya, saya sebenarnya bila telefon tadi tak nak datang dah. Pasal saya pun baru habis ceramah 2 jam, penat dah. Tapi kerana nak kata nak juga majlis ilmu. Saya gagah juga datang, tuan-tuan ya. Ikut saya tadi suruh buat solat sunat gerhana aja. Tapi bila disuruh juga datang untuk majlis ilmu, maknanya tuan-tuan ni orang yang memang cinta dengan majlis ilmu. InsyaAllah saya datang juga, tuan-tuan, dalam keadaan kepenatan. Moga-moga ya, penat itu bukan saja penat, tapi dapat habuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sama-sama insya-Allah ya. Cukuplah untuk malam ni, tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada kelemahan diri anda dhaif ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.